Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan Voki ingin mengetengahkan kempen Explore Future Through Skills yang berdasarkan SDG keempat iaitu Quality Education. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Marilah kita mulakan dengan pengenalan bagi kempen kami. Pendidikan teknik dan vokasional ini merupakan salah satu elemen penting dalam memacu pembangunan sesebuah negara. Malaysia juga berhasrat untuk membentuk negara perindustrian menjelang tahun 2020. Perlulah cakna terhadap bidang teknik dan vokasional ini. Sejajar dengan itu, kini telah terbinanya sebanyak 88 buah sekolah teknik dan vokasional di Malaysia dan 28 buah politeknik yang bertaraf Institut Pengajian Tinggi Awam. Seterusnya, marilah kita beralih kepada objektif bagi kempen kami. Yang pertama adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang kebaikan memilih kursus aliran kemahiran. Yang kedua, untuk melahirkan lebih ramai pelajar yang mempunyai kemahiran dalam bidang tertentu. Dan juga untuk meningkatkan sumber tenaga kerja yang berkemahiran untuk kelestarian masa hadapan. Tertanya-tanya apa antara jenis kemahiran yang ditawarkan? Baiklah, kemahiran yang pertama adalah mekanika automobil. Kemahiran ini adalah melibatkan daya penyelesaian masalah yang melibatkan kenderaan. Selain itu, kemahiran kosmetologi. Kemahiran ini pula selalunya didominasikan oleh pelajar perempuan kerana kemahiran ini adalah melibatkan hal-hal kecantikan. Seterusnya, kemahiran pertukangan. Kemahiran ini membolehkan pelajar menghasilkan perabot baru serta melakukan inovasi kepada perabot sedia ada. Seterusnya adalah kulineri. Kemahiran ini dapat mencukir bakat pelajar dalam bidang masakan serta membolehkan pelajar menghasilkan seni dalam bidang tersebut. Baiklah, mari kita sambung dengan masalah mengenai kempen yang dijalankan. Yang pertama, pelajar kurang mendapat pendedahan kepada kursus yang berfokus kepada kemahiran. Ini adalah kerana kurangnya seminar atau program yang dianjurkan kepada pelajar yang bertujuan memberi pendedahan kepada mereka. Seterusnya, stigma masyarakat yang memandang rendah kepada institut kemahiran juga akan menjejaskan sambutan terhadap kempen dan juga penyertaan dalam bidang kemahiran. Akhir sekali, pelajar juga tidak yakin dengan kemahiran yang dimiliki. Ini kerana mereka menjurus untuk berfikir bahawa kemahiran yang dimiliki tidak boleh diketengahkan. Kempen kami juga menselesaikan pelajar lepasan PT3 dan juga SPM. Ini kerana mula terdapat banyak platform yang menawarkan bidang kemahiran ditawarkan kepada pelajar golongan tersebut. Kempen kami juga telah memperuntukkan belanjawan bagi pembelian hadiah kepada pemenang kuis yang kami jalankan sepanjang kempen berlangsung. Belanjawan kami diperolehi adalah dengan menjual kertas dan buku terpakai, menjual botol kosong yang telah digunakan dan juga menjual tin minuman yang telah digunakan. Berikut adalah antara barang-barang terpakai yang telah dijual. Instagram dan Facebook adalah antara platform yang digunakan untuk menyebarkan program ini. Terdapat 3 jangkaan hasil kempen ini. Yang pertama, memupuk keyakinan pelajar untuk menyambung dalam bidang kemahiran. Yang kedua, meningkatkan taraf pendidikan yang berkemahiran. Yang ketiga, mengubah stigma buruk pelajar terhadap bidang kemahiran. Berikut adalah jangkaan masalah kempen dan cara mengatasinya. Yang pertama, berlaku kekeliruan terhadap info yang diberikan. Dengan itu, kami akan memastikan info yang diberikan jelas dan mudah difahami. Yang kedua, kempen tidak mendapat sambutan pelajar. Dengan itu, kami akan melakukan promosi secara meluas di pelbagai platform media sosial yang digunakan. Yang ketiga, berlaku kekeliruan semasa mengumpul data. Dengan itu, kami akan melantik ahli kumpulan yang mahir mengumpul data dalam proses pengumpulan data. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh kumpulan kami sepanjang melakukan kempen ini. Antaranya, kurang masa yang sesuai untuk perbincangan bersama ahli kumpulan. Hal ini disebabkan kami semua terdiri daripada pelajar yang berlainan khusus dan mempunyai jadual yang berbeza. Jadi, agak sukar untuk kami melakukan perbincangan disebabkan oleh kekangan masa yang dihadapi. Yang kedua, sesetengah ahli kumpulan kurang faham mengenai kempen yang dilakukan. Dan masalah yang terakhir ialah sesetengah ahli kumpulan tiada rangkaian internet yang kukuh. Hal ini tidak hanya dihadapi oleh kumpulan kami, malahan juga terhadap semua pelajar yang belajar secara atas talian
pada musim pandemik ini. Masalah rangkaian internet tidak boleh dielakkan kerana ianya bergantung kepada kawasan tempat tinggal dan juga cuaca. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi masalah ini. Antaranya, mencari masa yang sesuai untuk mengadakan perbincangan bersama ahli kumpulan, seperti pada malam minggu. Kami selalu mengadakan perbincangan kumpulan pada hari Jumaat atau Sabtu, di mana kebanyakan ahli berkelapangan pada hari tersebut. Yang kedua ialah, ahli kumpulan yang lain memberi tunjuk ajar dan membantu ahli kumpulan yang kurang faham. Dan akhir sekali, membuat perbincangan terlebih dahulu dan memberitahu kepada ahli kumpulan yang mempunyai masalah internet tentang perkara yang dibincangkan. Perkara ini bagi mengelakkan mereka dari tertinggal mengenai kempen yang dilakukan ini. Oleh itu, ahli kumpulan hendaklah sentiasa bertanya sekiranya mempunyai sebarang masalah yang dihadapi. Terdapat 4 kaedah metodologi yang digunakan oleh kumpulan kami sepanjang menjalankan kempen ini. Yang pertama, kami melayari internet untuk mendapatkan maklumat melalui artikel, jurnal dan e-buku. Segala maklumat yang didapati oleh kami ialah berdasarkan laman web di internet. Selain itu, perbincangan turut diadakan melalui aplikasi Google Meet dan WhatsApp mengenai tugasan setiap ahli. Setiap ahli mempunyai tugas masing-masing bagi melancarkan lagi kempen ini. Seterusnya, kajian soal selidik dan ujian personaliti dibuat melalui borang maklum balas dalam borang Google. Kami menyebarkan borang Google melalui aplikasi WhatsApp untuk dijawab oleh responden. Akhir sekali, kami juga mengadakan pertandingan kuis mengenai Institut Kemahiran selepas menonton video yang diedarkan. Kami menyebarkan video pada awal kempen ini mengenai Institut Kemahiran di Malaysia. Selepas menonton video tersebut, para peserta akan menjawab kuis yang berkaitan dengan Institut Kemahiran yang berada di Malaysia. Seterusnya ialah video promosi yang diadakan kepada para peserta mengenai kempen yang dijalankan. Di sini, kami sertakan serba sedikit mengenai Institut Kemahiran yang berada di Malaysia. Terdapat beberapa perkara yang boleh disimpulkan dan harapan kami setelah menjalankan kempen ini.
Yang pertama, kami berharap agar objektif kempen dapat dicapai dengan baik. Yang kedua, kami berharap kempen ini dapat menggalakkan pelibatan pelajar lepasan SPM dan PT3 untuk mengambil bahagian dalam bidang kemahiran. Selepas melihat kempen yang dijalankan oleh kami, mungkin segelintir dari mereka akan merasa lebih berminat terhadap sekolah kemahiran berbanding institut akademik biasa. Seterusnya, kami berharap pelajar lepasan SPM dan PT3 dapat meningkatkan pengetahuan terhadap bidang kemahiran. Seperti yang kita tahu, institut kemahiran tidak berapa diberikan perhatian kerana kurangnya pendedahan dari pihak awam. Oleh itu, kami berharap serba sedikit dapat memberikan pendedahan mengenai institut kemahiran di Malaysia ini. Akhir sekali, kami juga berharap kempen ini boleh meningkatkan penghasilan graduan yang produktif dalam bidang kemahiran. Terdapat ramai graduan dari bidang akademik. Jadi, kami berharap akan perkara yang sama berlaku terhadap institut kemahiran di Malaysia.